والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله
ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Ayat 66 Surah An-Nisa. Dan sesungguhnya kalau kami wajibkan kepada mereka dengan perintah, bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat kediaman kamu, nescaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran, yakni meliputi suruhan dan tegahan yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan, yakni iman mereka. Dalam tafsirul Jalalain dikatakan, sekiranya kami dan sesungguhnya kalau kami ataupun jika kami wajibkan kepada mereka, hendaklah kalian membunuh diri kamu sendiri atau keluarlah kamu daripada kediamanmu, seperti mana yang telah kami wajibkan kepada Bani Israel. Katabna ay alzamna. Ma fa'aluhu, nescaya mereka tidak akan melakukannya, illa qalil, melainkan sedikit di kalangan mereka, illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu, dan jika mereka melakukan ma yu'adzuna bihi, apa yang dinasihati kepada mereka, apa yang dinasihatkan kepada mereka,
lakana khairan lahum. Ma yu'azuna, apa yang dinasihatkan kepada mereka bihi dengannya, lakana khairan lahum, nescaya ia lebih baik bagi mereka. Dalam Hasyiah Sawi kata, ismu tafdhili laysa ala babihi. Khairan mana lebih baik. Kalau lebih baik sebelum dia ataupun bawah pada dia baik. Yang ini bukan dalam bab dia, yang ini bukan makna lebih baik sebelum dia baik. Sebelumnya adalah tidak baik. Sebelumnya jahat. Bila tak melakukan apa yang Allah suruh, yang apa yang Allah wajibkan, itu satu benda jahat. Maka khairan ni isim tafdhil, lafaz yang menunjuk kepada lebih. Lebih maksudnya ada yang kurang. Yang kurang tu baik. Kalau lebih baik, bawah pada dia baik. Kalau melakukan yang Allah suruh wajibkan itu baik, meninggalkan yang Allah larang itu adalah tidak baik sebenarnya. Jadi disebut sini ismu tafdhil laisa ala babih. Orang mengaji bahasa Arab dia tahu isim tafdhil apa benda. Baik. Jika mereka melakukan apa yang disuruh oleh Allah itu, nescaya ia lebih baik bagi mereka. Apa yang diwajibkan oleh Allah itu nescaya lebih baik. Wa ashadda tasbita ay tahqiqan li imanihim, dan lebih meneguhkan, lebih menguatkan keimanan mereka. Bila Allah suruh wajibkan sesuatu, kita buat yang Allah wajibkan itu. Dan bila Allah wajibkan itu kita lakukan, maka itu satu benda yang baik. Dan perbuatan kita itu menguatkan keimanan kita. Meneguhkan keimanan kita. Iman kita semakin kuat, semakin mantap dengan melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dalam kitab Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu boleh bertambah dan iman itu boleh berkurang. Al-imanu yazidu bil-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Iman itu boleh bertambah apabila bertambahnya ketaatan. Apabila dilakukan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil-ma'siyati. Dan iman itu boleh berkurangan disebabkan dosa yang dilakukan. Disebabkan maksiat yang dilakukan. Sekali buat dosa, kuranglah iman. Dua kali dosa, kurang lagi. Dalam hadis kata, satu dosa yang dilakukan itu menyebabkan diwujudkan pada hati orang itu satu titik hitam, satu bintik hitam. Buat yang kedua, timbul lagi bintik hitam. Tapi kalau seorang tu lepas buat dosa, dia beristighfar dan bertaubat, maka Allah hilangkan titik hitam itu. Itu pentingnya istighfar dan taubat setiap hari. Kod-kod kita buat dosa kita tak sedar, ataupun kita sedar, dengan istighfar dan taubat Allah cuci bersih balik hati kita yang kotor, yang menjadi hitam dengan sebab dosa. Kalau seorang tu buat dosa dia tak bertaubat, hari pertama buat dosa hitam, kali pertama buat dosa hitam, dua hitam, tiga hitam, hari-hari buat dosa, sehari, sebulan, setahun tak bertaubat, akhirnya jadi hitam gelegam. Seperti periuk yang kita baru beli. Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala menyebut di dalam kitabnya Tajul Urus li Tahdhibin Nufus,
Dia kata periuk kita beli putih. Kali pertama kita masak, hitamlah sikit. Hitam di bawah, hitam di keliling dia sikit. Tapi lepas pada kita masak nasi ke, masak gulai ke, kita pergi basuh periuk tu, kita tonyoh. Tonyoh dengan yang warna putih tu, besi warna putih macam sabut tu, dikeliling dia, tubuh cecair pembersih, tonyoh, maka hak hitam sikit tadi ni jadi putih balik. Esok kita masak sayur pula dalam periuk tu, kita tonyoh pula. Tiap-tiap kali kita masak, kita tonyoh tepi dia, keliling dia. Bawah kita tak tonyoh, pasal bawah tu memang kena hitam pun. Maka setahun, 2 tahun, 10 tahun periuk tu kita guna, keliling dia tetap putih. Walaupun tak seputih macam hari kita mula beli. Tapi putih tu ada kerana tiap-tiap kali basuh, tiap-tiap kali masak, hitam yang ada di keliling periuk tu, kita tonyoh dengan dawai tu. Walaupun periuk kita tu kita guna dah 5 tahun, 10 tahun lagi tak jahanam, periuk tu tetap putih keliling dia kerana setiap kali masak saya suci dan bersihkan. Tapi kalau kita tak tonyoh hitam yang ada di tepi dia tu, sebab api kita guna kena naik sampai tepi. Dulu dapur kayu bukan macam lah dapur gas, kita boleh kontrol api tu. Dapur gas lah kita tak bagi keluar api lebih, putih lah tepi periuk tu. Tapi dulu dapur kayu memang boleh kontrol. Buah kayu banyak, dia naik api sampai keliling. Macam orang masak nasi kawah. Kawah di tempat kenduri. Mana ada kawah putih, hitam ke semua. Kena api sampai keliling. Bawah kena, kiri kanan kena. Maka periuk kita tadi ni, bila kita tonyoh, dia jadi putih balik. Bila kita gosok, tonyoh bahasa Kedah. Bahasa Surat dia panggil gosok. Dan ni orang KL duduk mengaji kuliah subuh pagi ni, dia kata, Ustaz guna bahasa apa aku tak faham. Tonyoh. Kita gosok keliling periuk tu menyebabkan periuk kita jadi elok. Jadi putih. Walaupun kita dah guna 5 tahun. Tapi kalau kita beli periuk yang putih, kita masak kali pertama, api naik keliling dia, hitam, kita tak basuh. Atau kita basuh pun kita tak gosok. Kita hanya gosok yang dalam. Hal luar tu kita jurus hayang begitu saja. Kali kedua bertambah hitam. Kali ketiga bertambah hitam. 5 tahun kita guna, hitam sama naik dengan kala di bawah. Keliling periuk tu hitam, pasal tak pernah gosok walaupun sekali pun, bawah tu pun hitam juga. Boleh kikih buat kopi 4 belalang kat bawah. Tepi pun boleh tak? Pasal tak digosok sama sekali. Maka kata ulama, hati kita pun sama. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah berperumpamaan hati yang hitam disebabkan dosa tidak bertaubat seperti periuk yang dimasak tak pernah digosok. Periuk yang dimasak kelilingnya kena api mula-mula jadi kelabu, tak gelap mana. Kali kedua kuih semakin gelap, kali ketiga semakin gelap. 5 tahun guna tak pernah gosok, hitam terus. Masa tu kita nak gosok bagi jadi putih, susah dah.
setelah 5 tahun kita masak tanpa digosok keliling dia, maka kita nak gosok menjadi putih kembali sukar dan susah, kerana dia sudah hitam dan sebati warna hitam itu dengan dirinya yang asalnya putih. Maka demikian juga hati manusia. Hari pertama buat dosa hitam, kali pertama buat dosa hitam, dua kali kedua hitam, 3 hitam, 4 hitam, 5 hitam. Bertambahlah kehitaman itu setelah berbelah-belah tahun buat dosa, maka semakin gelaplah hati dia. Masa tu nak cuci susah, kerana dia jadi sebati. Contoh mudah fahamnya, tinggal semayang. Hari pertama dia balik, mungkin umur dia 15 tahun, mungkin 14 tahun, mungkin 13 tahun, mungkin 12 tahun dia mula balik. Dia tak semayang subuh, hitam dah hati dia. Zuhur tak semayang, hitam pula. Asar, maghrib, insya tak semayang, hitam pula. Hari pertama 5 kali hitam, kerana 5 kali tinggal semayang. Hari kedua tak semayang juga, 10 lah. Hari ketiga tak semayang, 15. Hari keempat tak semayang, 20. 4 hari tak semayang, balik umur 15. Umur tak semayang 4 hari. Setahun dia tak semayang, 365 hari, 365 hari dia tak semayang. Umur 15 tak semayang terus selama setahun. Berapa ratus bintik hitam dah. Umur 16 tak semayang lagi. Kuih banyak. Ambil SPM tingkatan 5, umur 17 tak semayang lagi. Sama dengan periuk 3 tahun tak tunjuk. Pasal 3 tahun tak semayang, 3 tahun buat dosa hari-hari. Maka hatinya semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Lah ni berapa ada orang tak semayang, bukan dekat umur 15 sampai 17, umur 20 lebih pun ada tak semayang. Umur 40, 30 pun ada tak semayang. Maka duduk dalam kegelapan, cerah di luar, gelap di dalam. Luar dia bubur bedak kalau dia perempuan, dia cuci muka dia kalau dia orang lelaki, dia mandi, dia sabun badan dia shampoo rambut dia basuh kereta dia mekelap, rumah dia cantik, baju dia bersih, badan dia bersih, tapi hatinya kotor. Kerana dosa dia buat tak bertaubat. Dia semayang tinggal tak cukup, ataupun tak semayang terus. Luar orang nampak elok, dalam huduh. Luar orang nampak comel, dalam jelek, tak elok. Luar orang nampak bersih, dalam kotor. Dalam itu tempat pandangan Allah, luar itu tempat pandangan orang. Dia jaga orang, dia tak jaga Allah Ta'ala. Hadis Imam Muslim kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa paras kamu yang zahir dan harta yang kamu miliki, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalan kamu. Allah tengok hati kita kotor, Allah tengok amalan kita tak ada. Ada pun sikit-sikit. Manusia perhati rupa paras kita elok. Manusia perhati harta kita banyak. Manusia kata hebat dia tu kaya. Manusia kata hebat dia tu handsome, kacak. Orang perempuan dia kata cantik, orang lelaki dia kata kacak. Baju dia saiz terpacak, setrika. Motor kereta dia merelap, basuh selalu.
rumah dia bersih, kalau dia menampilkan dirinya di hadapan orang-orang pakat suka, pasal penampilan dia kemah segak bergaya, tapi dalam dia lingkup, dalaman dia rosak. Rosak dalaman ni kerana akidahnya yang tak betul. Mungkin kerana dosa yang dia lakukan, mungkin kerana sikap dan perangainya yang buruk, yang dia tak cuci. Dia tak cuci akidah dia menjadi akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah. Dia tak cuci ibadah dia yang tak sempurna dan dosa yang tidak ditinggalkan. Dia tak cuci hati dia dan dalamannya daripada al-akhlaqil madhmumah ataupun as-sifatil madhmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak, sifat-sifat yang Allah tak suka, sifat tamak, sifat ego, sifat sombong, sifat angkuh, sifat kedekut, sifat-sifat yang buruk, sifat ujub dan sebagainya. Jadi ini tempat pandangan Allah. Allah duk perhati hati kita tak betul, hati kita kotor, hati kita jahat, kita tak betul, tak baik. Hati kita duk hitam dengan dosa, kita tak betul. Allah tak perhati, dan Allah perhati kepada amalan kita. Amalan pun tak tahu mana, tak ambil berat, tak betul, tak perelok dan pertingkatkan. Hak orang perhati kita jaga sangat. Kita tak betul kerana jaga orang, tak jaga Allah Subhanahu wa taala. Maka periuk yang dibeli dan dibiarkan hitam tanpa digosok setelah guna akan semakin hitam, semakin hitam. Setelah lama hitam nak bagi putih balik sukar. Hati seseorang yang terlibat dengan dosa. Contoh dosa tinggal semayang, sehari tak semayang 5 waktu dah hitam 5 bintik hitam. 2 hari 10 waktu, 12 tahun tak semayang, hitam gelegam. Itulah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ala qulubihim, menjadi ran, menjadi hitam, menjadi karat hati mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, disebabkan dosa yang mereka kerjakan. Hadis kata apabila seseorang itu buat dosa, satu dosa yang dia buat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dimunculkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika ia beristighfar dan bertaubat, suqila qalbuh, maka digilapkan kembali hatinya, diputihkan kembali hatinya yang hitam itu. Tapi kalau dia tidak bertaubat, hitam itu kekal, dia buat dosa tambah lagi hitam. Hati hitam ni macam bata buta. Mata celek nampak kenai, yang ni jalan, yang ni tiang, yang ni longkang. Mata buta tak nampak apa, gelap. Kalau kita tidak dibimbing, mungkin kita terjun sungai atau belaga tiang. Pasal berjalan dalam keadaan tak nampak apa. Maka orang buta memerlukan orang pimpin tangan dia sebab dia tak nampak. Hati yang buta juga tak nampak hak mana betul, hak mana tak betul, hak mana baik, hak mana salah. Hati buta sudah menimpa Abu Lahab, Abu Jahal. Hati yang tertutup juga menimpa mereka Abu Lahab, Abu Jahal. Hati yang buta, Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata, ya, biji mata mereka tidak buta, tetapi yang buta itu hati yang berada dalam dada mereka.
Hati yang tertutup, Allah berfirman pada ayat yang ke-7 dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah tutup hati mereka. Gelas ni bila dibuat penutup macam ni, kita tuang air setitik tak masuk, segelas tak masuk, sejak tak masuk, satu laut pun tak masuk. Pasal dia tutup. Nak bagi masuk, kena buka tu penutup dia. Tuang air baru masuk. Maka hati manusia kalau tertutup macam tertutupnya gelas, tuang petunjuk masuk, dia pergi kot lain. Dia tak boleh masuk. Itulah perumpamaan orang kafir yang telah ditutup hati mereka oleh Allah. Sehingga hati mereka tak masuk hidayah Allah Subhanahu wa taala yang disebut di awal surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Lepas tu orang munafik pun hati mereka dah sakit. Mereka tak berubat sakit itu, bertambahlah sakitnya. Dalam ayat berikutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang munafik itu ada penyakit. Lalu Allah tambah ke atas mereka itu penyakit. Dah hati sakit tak berubat, Allah tambah kuih sakit lagi, kuih sakit lagi, kuih sakit lagi. Akhirnya walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bagi mereka itu dan bagi mereka itu siksa yang amat menyakitkan. Siksa yang amat pedih. Kerana mereka mendustakan. Jadi Allah cerita kufurnya orang kafir, munafiknya orang munafik kerana hati mereka bermasalah. Orang kafir menjadi kafir kerana Allah tutup hatinya daripada dimasuki hidayah. Orang munafik menjadi munafik kerana hati mereka ada penyakit yang buruk, sifat yang buruk, yang mereka tak memperbetulkan sifat itu, lalu bertambah sakit, bertambah sakit, bertambah sakit sampai mati. Sakit hati ini lebih teruk pada sakit zahir. Sakit zahir jadi panau, jadi korak. Sakit zahir tergeliat. Yang tu makan ubat, buah ubat, senang lega. Sakit hati, hati dia bersifat yang Allah murka, dia tak berubat, kuih teruk, kuih teruk. Jadi muka surat 2, muka surat 3 dalam Quran menceritakan punca orang menjadi kafir dan antara punca orang menjadi munafik. Punca jadi kafir kerana Allah tutup hati, punca jadi munafik kerana hatinya penyakit. Jahatnya orang jahat kerana jahatnya hati. Baiknya orang baik kerana baiknya hati. Maka hati ini anggota yang paling penting. Hati ini adalah yang paling penting untuk kita ambil berat. Kenapa kau tu jadi kafir? Ayat 7 kata khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Kenapa seseorang tu jadi munafik? Ayat 10 kata fi qulubihim maradun. Ayat 7 dan 10 mengajar kepada kita orang jadi kafir dan munafik punca pada hati. Lepas tu lawan bagi munafik, lawan bagi orang kafir, orang beriman. Orang beriman iaitu orang yang hatinya yakin kepada Allah, hatinya elok. Mana tanda orang beriman hatinya elok? Muka surat sebelum. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minun bil ghaibi. Orang-orang yang beriman mereka itu dengan perkara gaib. Beriman yakni percaya dengan hati, yakin dengan hati. Al-iman huwa at-tasdiqul jazim.
keyakinan yang 100%. Al-mutabiqu lil waqi', apa yang mereka yakinkan itu sesuai dengan realiti yang sebenar, dengan hakikat yang sebenar, an dalilin, beserta dalil. Maka orang yang mulia punca hati dia beriman. Orang yang kafir punca hati dia ingkar kufur dan tertutup. Orang yang munafik kerana hatinya sakit. Jadi baik buruk seseorang tu main pada hati dia. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah pada diri seseorang itu ada seketul daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh badan dia. Kalau daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan dia. Ketahuilah yang daging yang dimaksudkan itu adalah hati. Jadi ulama tauhid kata al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan sebab bertambahnya taat, dan keimanan itu berkurangan dengan sebab dosa maksiat yang dilakukan, dan dosa itu dibiarkan ditambah dan ditambah, tidak dilakukan istighfar dan taubat, tidak disucikan dan dibersihkan seperti mana kita bersihkan baju kita yang kotor, seperti kita bersihkan, gosok dan putihkan periuk yang kita baru beli, yang kita guna. Maka periuk orang rajin gosok, putih walaupun dah guna setahun, walaupun dah guna 10 tahun. Maka hati orang yang rajin bertaubat, bersih, walaupun dia kadang-kadang terlanjur melakukan dosa. Jadi macam mana nak bagi iman kita kuat? Kita tambah dengan taat. Taat itu sembahyang subuh, zikir, baca doa, sembahyang tahajud, ngaji, apa-apa bentuk ketaatan kita tambah, kita jaga, kita pelihara, kita buat, maka semakin bertambahlah keimanan kita, semakin kuatlah iman kita. Tapi kalau campur-campur, taat pun buat, dosa pun buat, maka saat elok, saat tak elok, saat putih, saat hitam. Allah Subhanahu wa taala melarang kita campur lagu tu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadi orang yang huru hara. Dalam hadis kata jangan jadi orang yang mengikut suasana. La takun in ma'ah. Jangan jadi orang yang mengikut suasana seperti pokok lalang. Pokok lalang angin tiup pi belah kanan, dia kona belah kanan. Angin tiup pi belah kiri, dia pi belah kiri. Itu nama dia in ma'ah. La takun in ma'ah. Jangan kamu jadi orang yang mengikut suasana. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas ata'tu. Jika orang ramai pakat buat baik, aku buat baik sama. Jika orang ramai pakat buat jahat, aku buat jahat sama. Kalau orang ramai buat program Maulidur Rasul baca salawat, aku baca salawat sama. Kalau orang ramai buat program karaoke, menyanyi, menari, campur lelaki perempuan, aku menyanyi, menari sama. Orang ramai buat program ceramah agama, dia jadi pengurusi ceramah. Orang ramai buat program menyanyi, campur lelaki perempuan, dia jadi pengurusi nyanyian pula dah. Dua-dua dia pulut. Orang ramai ajak pergi masjid, dia pakai kain pelikat pergi masjid. Orang ramai ajak pergi main bola, dia pakai seluar pendek pergi main bola. Dia ikut suasana. Pergi masjid tutup aurat, pergi main bola dedah aurat. Pergi masjid dah buat
taat dapat pahala, pergi main bola buat maksiat dapat dosa. Kalau mati dalam masjid, mati tengah tutup aurat, mati tengah main bola, mati tengah dedah aurat, tengah buat dosa. Kerana dia jenis ikut suasana. Syarak tak bagi lagu tu. Syarak tuntut kita bersifat istiqamah. Seperti mana dalam masjid saya buat pahala tak buat dosa, di padang bola pun saya tak boleh buat dosa di sana. Saya nak main bola silakan, tapi saya tutup aurat yang sempurna, saya jaga semayang. Jangan di masjid dia semayang maghrib, di padang bola dia tinggal semayang asar. Di masjid dia pakai kain pelikat, dia tutup aurat. Di padang bola dia dedah aurat. Di masjid dapat pahala, di padang bola dapat dosa. Sat dosa, sat pahala, sat pahala, sat dosa. Campur dua-dua. Di masjid dia derma buh dalam tabung masjid, di bank dia pinjam cara riba. Masjid buat pahala, derma sekupang, di bank pinjam cara riba, pinjam 100,000. Hak 100,000 dosa, hak sekupang pahala. Dua-dua dia buat. Derma sekupang pun dia buh dalam tabung dapat pahala sekupang. Dosa dia pinjam 100,000 cara riba pun dia buat juga cara riba. Dia terlibat, sedekah pun dia buat. Sedekah tak banyak mana, RM1, RM2. Nuhak riba 100,000. Jangan jadi orang yang buat dua-dua. Kerana buat kebaikan tambah iman. Buat dosa kurang iman. Dua-dua dia buat tak boleh. Jadi jika manusia walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Jika manusia melakukan apa yang dinasihati, disuruh kepada mereka, ia baik dan lebih mengukuhkan iman mereka. Wa ashadda tasbitan ay tahqiqan li imanihim. Perbuatan baik yang kita lakukan, melaksanakan yang Allah suruh, meninggalkan yang Allah larang, itu adalah satu sikap yang baik. Yang pertama, yang kedua mengukuh dan menguatkan iman. Wa idzal la'ata, sambungan ayat 67. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau begitu kami akan memberikan kepada mereka. Dia ada beza antara ata dengan ata. Ata ya'ti dengan ata yu'ti. Ata ya'ti makna datang. Ata yu'ti makna memberikan. Kalau ata yu'ti dia ada dua maf'ul. Maf'ul pertama, maf'ul kedua. Seperti a'ta yu'ti. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau al-kautsar. Ka maf'ul awal, al-kautsar maf'ul tsani. Jadi ayat dalam suratul Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakum apa yang telah memberi akan kamu oleh Rasul. Fakhuzuhu, maka hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang baginda larang hendaklah kamu hentikan. Jadi kalau ata ya'ti makna dia datang. Kalau ata yu'ti makna memberikan. Ayat ni memberikan. Wa idzal la'atainahum, dan setelah mereka berkeadaan sedemikian, tentulah kami akan memberikan kepada mereka min ladunna, dari sisi kami, ajran azima, pahala yang amat besar. Kalau apa yang Allah suruh mereka buat, yang pertama jadi baik, yang kedua kuat iman, yang ketiga pahala banyak,
syurga yang amat indah dan tinggi tingkatnya sedang menanti orang yang bersifat sedemikian. Yang keempat, walahadainahum siratan mustaqima, dan sesungguhnya kami akan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Yang keempat, Allah nak bagi hidayah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Allah nak tunjuk dan bawa kita ke jalan yang betul. Kalau kita buat apa yang Allah suruh. 4 anugerah istimewa dalam ayat 66, 67, 68 yang kita baca. Anugerah pertama, lakana khairan lahum, lebih baik bagi mereka. Anugerah yang kedua, wa ashadda tasbita, lebih menguatkan iman. Anugerah yang ketiga, ajran azima, pahala yang banyak. Anugerah yang keempat, wala hadainahum siratan mustaqima, kami bagi petunjuk kepada mereka, kepada mereka, kepada jalan yang lurus. 4 anugerah hebat yang Allah janji kepada orang yang melakukan apa yang Allah suruh. Melalui ayat 66, 67, 68. Jadi di antara kelebihan melakukan ketaatan kepada Allah, orang itu berada dalam kebaikan, orang itu ditambah dan ditebalkan dan ditingkatkan keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu diberikan anugerah yang banyak, anugerah di dunia pun Allah bagi kehebatan dah, di akhirat lebih-lebih lagi. Orang buat baik ni di dunia Allah janji nak bagi dah. Berdasarkan kepada ayat yang lain. Ayat lain kata, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, barang siapa yang melakukan amalan yang baik daripada lelaki, daripada lelaki atau perempuan. Barang siapa tu tak kira lelaki, tak kira perempuan. Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan yang baik, min dzakarin aw unsa, orang yang melakukan perbuatan baik itu sama ada dia orang lelaki ataupun dia orang perempuan. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman. 2 syarat kena ada pada diri dia. Pertama, dia buat amal soleh, yang kedua dia beriman. Apabila ada diri seorang tu keimanan dan amal soleh, apa Allah janji nak bagi kat dia? Di dunia Allah kurniakan kehidupan yang bagus, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang istimewa, kehidupan yang rezeki murah, kehidupan yang hati tenang, kehidupan yang sihat walafiat, kehidupan yang elok. Sambungan ayat menyatakan, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, maka sesungguhnya kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang bagus di akhirat. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka yang dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan, daripada apa yang mereka amalkan. Ayat tu kata siapa yang buat baik di dunia, lagi Allah bagi kehidupan yang bagus. Kehidupan kita tak bagus, mungkin ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Jadi 4 anugerah istimewa yang Allah janji kepada orang yang melakukan apa yang Allah suruh pada ayat 66, 67 dan 68. Masa sudah sampai ke penghujung, 45 minit dah. Kita berhenti tani dulu. Besok kita akan sambung sikit lagi ayat 69 dalam surah An-Nisa. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.